Auzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Amin. Baiklah ya, harap semua sihatlah. Untuk yang ni Ustaz kita nak cek baliklah kita punya penulisan sebab tak lama lagi nak hantar. Okey, kita pergi kepada tugasan terlebih dahulu untuk GPI 1083. Kalau kita lihat dekat sini soalan ni kita tengok balik. Keyword dia ni ialah semua dah buat kan, tapi pastikan apa yang anda buat itu, kita tengok sini analisis. Pastikan perbincangan tu peringkat di analisis lah. Cek balik adakah peringkat anda itu peringkat analisis. Banyak dah yang buat, pastikan analisis dia punya peringkat dia. Kemudian seterusnya kita nak pastikan format dia sekarang ni. Okey, yang ini cadangkan format dia ni abstrak, pernyataan masalah, isi kandungan dan huraian, dan kesimpulan. So kita stick kepada penulisan pada kali inilah. Darinya Ustaz akan terus pergi kepada apakah format yang secara umumnya. Ini adalah panduan bukan nak kata satu hukum, panduan memudahkan kita nak menjelaskan idea, nak membincangkan idea dan isi kandungan. Jadi ini Ustaz dah buat dia punya ringkasan sebagai cadangan. Ini cadangan Dan bagi Ustaz, kalau siapa yang tak ikut pun okey, tak ada masalah. Cumanya cadangan ni memudahkan ataupun panduan untuk kita menulis dan memudahkan kita untuk menghuraikan dan memastikan apa yang kita tulis itu dia ke arah apa yang dikatakan menjawab tugasan, sebab penulisan ini adalah penulisan ilmiah. So susunan dia kenalah ilmiah. Yang standard lah kita katakan pada kebanyakannya. Mudah kita nak baca, mudah kita nak menyemak kembali adakah tugasan itu mendapati kehendak soalan tugasan yang sepatutnya. Baiklah, seterusnya kita tengok susunan daripada tadi tu. Ni abstrak. Kita ada abstrak. Yang pertama 1.0 lah. Suka hatilah nak buat apa-apa 1.0 ke dan sebagainya. Kemudian ni pengenalan. Kemudian pernyataan masalah. Seterusnya isi kandungan 1, 2, isi kandungan 3. Yang ketiga ni terpulang kepada kita. Okey, cukup tak cukup kita punya perkataan, dan pastikan isi kandungan ini dikatakan dia menepati kehendak analisis. Semuanya analisis itu dia punya antaranya lah yang termaktub di dalam kehendak soalan tugasan. Baiklah, kita tengok yang pertama, abstrak ni kita tinggalkan terlebih dahulu. Tengok pada pengenalan. Mungkin untuk pelajar-pelajar untuk PAI, saya dah terangkan dia punya penulisan, macam mana kita nak buat pengenalan dan sebagainya. Untuk yang kelas TESOL dengan bahasa Melayu, ini sebagai cadangan sajalah terpulang pada anda. So kita ada pengenalan. Pengenalan tu dalam satu perenggan. Ini satu perenggan, abstrak yang satu perenggan, pengenalan satu perenggan. Untuk satu perenggan dalam pengenalan tu bermula ayat yang pertama tentang soalan tugasan ke arah tajuk. Kemudian akibat tajuk tu apa? Benda contoh akibat tajuk, langkah tajuk, kepentingan langkah, dan terus thesis statement. Yang ni yang pentingnya ni. Thesis statement. Thesis statement ni memang kena ada. Okey. Thesis statement pastikan contohnya dalam penulisan ini penulisan ini akan menerangkan tentang apa dia punya topik sentence 1, topik sentence 2, topik sentence 3 ataupun isi 1, isi 2 dan isi 3. Jadi isi 1, isi 2, isi 3 dia akan jelaskan sebagai isi kandungan ni lah. Isi kandungan 1, isi kandungan 2, isi kandungan 3. Okey. Jadi sebelum kita nak masuk isi kandungan itu, kita akan pergi kepada pernyataan masalah. Pernyataan masalah ni dah ada dah sebenarnya dalam tugasan itu. Jadi untuk memantapkan lagi pernyataan masalah ni, kita letak pernyataan masalah, kita ulang balik apa yang tugasan punya tu. Dan kalau boleh lagi cantik lah dalam pernyataan masalah ni, dia ada support dengan apa dikatakan
citation daripada mana-mana anda jumpa yang sebenarnya pencarian itu menjadi satu masalah. Jadi, nyatakan kat situ, sebenarnya di dalam perenggan yang lebih kurang 1 atau 2 ayat, dalam lebih kurang 6 baris, paling panjang pun 6 baris lah. Dia punya penyataan masalah tu. Pastikan penyataan masalah itu adalah ke arah tajuk kita. Masalah tajuk kita tu adalah berkenaan dengan, kalau kita lihat, berkenaan dengan ni, benda ni, pasal penceraian. So, dapatkan dia punya citation dia. Baiklah, seterusnya, penyataan masalah sudah. Kemudian kita pergi kepada isi kandungan. Daripada isi kandungan tu, kalau kita lihat, kat sini, dia nyatakan 3. Biasanya, kalau dalam kita punya penulisan ni, 3 tu minimum lah. Dan pastikan pilihan anda macam mana sekalipun, dia terarah dan itulah benda yang penting. Bukannya pilihan kita tu kita rasa macam, oh nak buat peranan lelaki. So, kita tak jelaskan tentang kepentingan peranan lelaki tu. Jadi, apa yang kita pilih itu, kita rasakan itulah dia punya isi penting lah bagi kita daripada pembacaan kita. Bukan just kita letak dan kita jelaskan. So, bila kita letak dan jelaskan tanpa kita mempertahankan, itulah sebenarnya faktor utama penceraian yang perlu diatasi ataupun faktor utama yang perlu kita terapkan dalam peranan, analisis peranan lelaki untuk memantapkan institusi keluarga dan mengelak penceraian. So, pastikan apa yang anda pilih itu dan anda support serta sokong dan bagilah dia punya keterangan yang mengatakan itulah bagi anda. So, dia kena ada keterangan, bukan bagi diri anda, tetapi benda itu penting ataupun kita rasa penting, rasa itu datang dari hasil perbincangan ataupun hasil pemahaman ataupun hasil pembacaan anda. So, bila orang baca, oh dia tak boleh nak argue lah benda tersebut. So, isi kandungan secara keseluruhannya, isi kandungan tu dia ada topik sentence yang pertama, support topik sentence tersebut berserta dengan contoh, dengan dalil dan sebagainya lah. Kemudian akhirnya kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil ini dia support balik yang atas. Kemudian dia support juga secara tak langsung apa tajuk. Okey. Apa kita punya tajuk tugasan. So, kat sini kita ada check balance yang mengatakan bahawa apa yang kita pilih itu adalah dia akan kembali balik kepada tajuk. Sama juga dengan isi yang kedua. Isi yang kedua ni, kita lihat topik sentence yang kedua daripada yang kedua ni. Thesis statement yang kedua. Topik yang ketiga ni, dia akan pergi kepada topik sentence yang nombor 3. Itu dia punya susun atur dalam cara menulis penulisan ilmiah. Jadi sama je 1, 2, 3. Kemudian dia ada kesimpulan kecil, contoh kesimpulan kecil lastnya, dan akhirnya barulah kita ada kesimpulan. Akhirnya kesimpulan. Kesimpulan itu kalau kita lihat dia punya, biasalah orang kata amalan biasa, kita rangkumkan balik 1, 2, 3. Yang terbaik kita guna ayat yang lain, tapi yang punya maksud yang sama tentang kita punya perbincangan tu. Jadi tidak mengulang, kita just copy and paste dengan olahan ayat kita sendiri. Kemudian akhirnya ada cadangan dan harapan daripada penulis. Yang tu secara umumnya lah. Baiklah, bila dah habis kita punya penulisan ini, akhirnya kita akan buat abstrak. Abstrak ni sebenarnya banyak cara, tetapi untuk kita punya penulisan, Ustaz cadangkan, apa yang kita masukkan adalah benda-benda yang dah ada dah. Yang pertama, pendahuluan. Kita masukkan pendahuluan secara umum. Daripada kita punya pendahuluan yang ada pengenalan ni, kita masuk secara umum, 1 ayat aja. Lepas tu, ayat yang kedua, menyatakan penyataan masalah. Ayat yang ketiga, apa tujuan kita punya penulisan ataupun kajian ini. Masukkan, tu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, kita jelaskan apa dia punya perbincangan dia. Apa dapatan kita yang ke arah support yang 3 ni lah. Lepas tu, itu je benda tu. 1, 2, 3, 4. Dan pastikan untuk yang abstrak ini kita letak di atas sekali. Dia ada, ini sebagai satu pendedahan saja untuk kita punya penulisan. Kena italickan. Okay? Italickan. Kemudian satu lagi, kita kena ada keyword bawah dia tu. Okay? Keyword. Okay? Okay, keyword ini carilah contohnya fiqh muamalat, buat sendiri, kita fikirkan apa orang nak mencari kita punya karangan ini, apa keyword dia. Itu maksud dia.
Kalau orang tekan dekat internet tu, dia cari keyword, keluar kita punya ni. Keyword tu biasanya dalam maksimum pun 5 lah. Contohnya kita tuliskan kes perceraian, ataupun peranan lelaki, ataupun kekeluargaan, mana yang kita punya penulisan tu ke arah mana. So boleh rujuklah kepada contoh-contoh kertas kerja, macam mana dia punya presentation tentang abstract tersebut. Dan abstract ini dia tak masuk dalam yang patah perkataan tu. Dia tak masuk. Cuma yang masuk patah perkataan daripada nombor 2 sampailah kesimpulan. Yang ni je masuk dalam kita punya jumlah patah perkataan. Kemudian akhirnya adalah rujukan. Rujukan ni yang biasalah. Apa yang kita buat tu pastikan rujukan itu mengikut apa yang sepatutnya lah. Rujukan tu macam mana cara kita susun, dan pastikan satu lagi, apa yang kita cite dalam ni ada di belakang. Jadi harap dapat sesuatu lah daripada perkongsian ni. Kalau ada apa-apa boleh call ataupun boleh ajukan kepada Costrap ataupun Ustaz sendirilah. Itu saja daripada Ustaz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Dan mudah-mudahan apa yang dikongsi ini dapat memberi manfaat kepada pelajar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.